Nama saya Ilham Halabi. Saya penggemar sim racing. 2005, so dah berapa tahun tu? 20 tahun mungkin? 16 tahun. Dulu kalau ikutkan, kita bermain dekat atas meja makan. Bukanlah meja makan, kita panggil meja study, meja makan, macam tu lah. Lepas tu lama kelamaan jadilah macam ni. Ini pun trend kan, orang pakai aluminium profile, kira macam lagi sturdy sikit lah. Kalau tak, bukan goyang steering. Ada juga orang pakai kayu, tapi saya suggest better terus kepada aluminium rig ni lah, sebab dia kuat kan, tak goyang. So kita rasa comfortable lah. Anggaran nak terus kepada harga ataupun kita try congak satu persatu? Kalau ikutkan, okey, sistem PC mungkin dalam 2000, steering dengan pedal mungkin 2000. Harga waktu beli so dah 4000 kat situ. TV 1000, 5000. Yang rig ni termasuk dengan seat dekat 2000. So 5, 6, 7, 7000. Kira sesimpel inilah untuk set, kira macam terus boleh race dalam 7000. Yang ini Thrustmaster T500 RS. Actually steering ni dia sekali dengan pedal. Pedal tu bukan yang ini. Yang ni substitute kepada pedal tu, sebab pedal tu dah rosak so kita ada substitute ni. Yang ni sebab kita menang season 1 AIMC tu, so kita pakailah. Tak pernah cuba ni kira macam baru seminggu 2 pakai. So kita try pakai tu dengan ni T500 RS. Bezanya dengan yang kawan-kawan yang lain tu, sebab yang tu adalah the latest teknologi. Dia pakai shaft dekat dalam, dan input daripada shaft tu terus kepada tangan kita. Kita boleh terus rasa lah. Berbeza dengan yang ni, dia daripada shaft pergi ke belt. Belt tu sampai ke steering wheel ni lah. So dia lambat sikit. Kekuatan pun untuk realism rasanya direct drive lagi better compare yang ni. This is kalau dah pernah rasa yang direct drive, pegang yang ni dia rasa macam toy. Dia ada beberapa model yang lain. T300, T300. Yang tu saya tak pasti harga dia berapa. Mungkin 1000, 1003 maybe. Tu pun better juga, best option juga. Dan ada yang bawah lagi untuk entry level, mungkin G29 ke panggilan dia sekarang pada Logitech. Yang tu ada shifter apa semua. Saya actually prefer yang surround, maksudnya pakai 3. Tapi disebabkan space, saya terpaksa pakai satu saja. Ini pun TV berukuran 39 inci. Rasanya cukup lah kot. Sebelum saya kembali kepada triple nanti. Bukan tak nak upgrade, bukan tak nak ikut trend, tapi dia belum rosak. Jenis saya, kalau nak beralih ke sesuatu tu, saya tunggu yang saya tunggu dah rosak dulu, baru saya upgrade. Ini pun dah mungkin dah 5 tahun. Dah 2 tahun main, 2 tahun berhenti, ni setahun pakai balik. So dah 5 tahun. Yes, kita still boleh race, tapi untuk competitive edge tu kita mungkin ketinggalan sedikit. Tapi kita try untuk catch up lah. Kita manage dan catch up lah. Ada lagi yang paling kecil yang saya perasan, dia ada macam ni bentuk dia macam T ke L kita nak panggil ni. Macam T lah. Ada yang macam bentuk V. V tu pun macam menarik juga. Macam simple juga. Tapi ikut apa yang kita rasa kita nak. Sebab V tu dia macam kurang sturdy.
Yang saya tahulah dia macam kurang steady, tapi yang saya nak benda ni macam tak bergegar. Kalau kita dengan steering ni dia kuranglah gegaran dia, tak adalah tak gegar sangat. Kalau macam tu abang kena invest untuk PC, dan kalau betul-betul limited lah on budget, invest untuk PC dan steering je cukup. Hanya dengan perkakasan tu je pun dah boleh kompetitif enough untuk main competition tadi. Tak perlu nak ke rig ni semua. Rig ni semua kira macam optional kalau kita nak ada rasa feel tu lagi dalam kereta tu lagi, macam sitting position apa semua kan. Kita boleh bentuk sitting position macam real race car lah. Tapi kalau macam abang tu, abang mungkin boleh pakai kerusi mana kerusi biru tu? Kita boleh pakai kerusi biru tu. Lepas tu yang steering letak atas meja. Steering memang gantung atas meja. Ni zaman-zaman saya study dulu, macam tu lah. Itu yang paling minimum lah yang kita boleh pergi, macam gitu. Cukup lah tu. Itu untuk sesiapa yang baru lah kan. Siapa yang berminat nak mencuburi sim racing ni, memang best. Memang macam Gran Turismo tapi on PC. Pada saya personally memang benda tu betul-betul membantu. At least kita dah tahu kereta tu dia nak behave macam mana, daripada orang yang tak tahu langsung, tak boleh nak react apa semua. In the sim, kita boleh tahu kereta tu nak understeer ataupun dia nak oversteer, dia counter steer ke apa ke, semua kita tahu. Dan kita try untuk adapt lah dekat real thing. Termasuk braking, walaupun kita tak ada macam efek gegaran, pada saya punya rig tak ada efek gegaran, so kita tak tahu kereta tu slide, tapi kita ada audio cue, kereta tayar tu locking ke apa ke, kita ada audio cue yang membantu kita untuk modulate lah brake tu. Pada saya memang betul-betul membantu. Kalau tak percaya, kita cuba sim racing. Alright, okay. Alright, So, terima kasih bang. Ya, sama. Alright, okay.